Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita mulakan dengan kejayaan pasangan beregu lelaki negara di kejohanan Korea Masters. Aaron Chia So Woo Yi muncul juara selepas menumpaskan pasangan tuan rumah Jin Yong Kim Won Ho melalui rubber set. Pada aksi tersebut, Aaron Woo Yi diberi tentangan hebat sehingga terpaksa akur kalah set pertama 21-23. Bersambung di set kedua, pasangan itu bangkit dengan mengurangkan kesilapan. Hasilnya berjaya meraih kemenangan 21-19. Di set penentuan, keyakinan ditampilkan Aaron Woo Yi semakin terselah dengan menotahkan kemenangan 21-14. Kemenangan itu sekaligus membuka peluang kepada Aaron Woo Yi menempah slot ke kejohanan badminton jelajah dunia akhir BWF 2024 di Hangzhou, China bulan depan. Namun mereka perlu memastikan sekurang-kurangnya menaiki satu lagi podium di kejohanan bertaraf Super 500 Kumamoto Masters Jepun bermula Selasa ini. Ini merupakan kejuaraan BWF kedua buat Aaron Chia So Woo Yi setelah muncul juara di Denmark Open edisi 2023. Penambahbaikan program Road to Gold RTG menjelang Olimpik Los Angeles 2028 akan diputuskan Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata ia bakal dimaklumkan selepas tamat sesi pascanilai Sukan Olimpik 2024. Tambahana, beberapa aspek akan dinilai semula bagi pemantapan program tersebut, termasuk penambahan bilangan atlet. Selepas postmortem, RTG juga akan memesyuarat di mana kita akan mempunyai atlet baru yang akan masuk. Kerana sekarang adalah untuk Los Angeles. Dan kerana kita sekarang bukan 1 tahun sebelum Olimpik, bermaksud kita ada ruang untuk tambah atlet. Sebelum ini top 10. Tapi mungkin kalau 2028, mungkin top 20 saya tak tahu. RTG akan bincangkan. Dan kita akan maklumkan bila kita ada hasil keputusan mesyuarat lah. Sesi pascanilai Sukan Olimpik 2024 di Paris turut melibatkan wakil Nippon Sports Science University dari Jepun. Ia bagi menyiasat punca kontijen negara tidak berupaya menjelmakan emas sulung pada tamasya sukan berprestij dunia berkenaan. Dalam perkembangan lain, Hana memaklumkan permintaan bagi Persatuan Sukan Kebangsaan PSK membuka akaun bank khas adalah untuk memudahkan urusan mereka menerima dana daripada kerajaan. Selain ia adalah tanggungjawab asas yang perlu dituruti PSK bagi memastikan segala dana yang disalurkan kepada mereka dapat diaudit dan digunakan bagi membantu atlet. Setakat ini, 9 daripada 19 PSK masih belum membuka akaun bank khas. Sebelum ini selalunya bila kita nak bagi dana kepada atlet elit kita untuk bertanding di luar, dia melalui proses reimbursement. Bermaksud kita setuju dulu berapa yang kita nak tanggung, persatuan bayar dulu, kemudian dia bagi resit, kita bayar. Tetapi sekarang kita nak memudahkan persatuan. Itu sebab ada persatuan, bukan semua ya, ada persatuan yang telah tanda tangan MOU dengan Majlis Sukan Negara untuk nyatakan kalau anda setuju, kita advance dulu. So saya bagi tak payah claim later. Tetapi syarat kita adalah kita mesti ada peluang untuk audit duit yang kita bagi. Beliau berkata demikian pada sidang media kejohanan Taekwondo antara kelab 2024. Sejumlah 1,500 atlet dari 253 kelab taekwondo seluruh negara menyertai kejohanan itu bagi mencungkil bakat baharu yang berpotensi diserap ke dalam skuad pelapis kebangsaan. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM melakukan rombakan besar-besaran skuad wanita kebangsaan termasuk mengadakan proses pemilihan. Presiden PSM Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata ia bagi memastikan hanya pemain layak terpilih menggalas cabaran ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata terdapat pemain yang menonjol di peringkat daerah namun tidak berpeluang mewakili skuad kebangsaan susulan komitmen keluarga atau sukar mendapat pelepasan majikan. Memang ada rombakan besar-besaran lah untuk wanita dan ada keperluan untuk dia buat selection lagi sekali untuk wanita yang memang dah di senarai pendek sebab kita nak satu pemain ataupun satu pasukan pemain yang fresh, yang baru, mungkin sebahagiannya
ya, dan betul-betul boleh menggalas cabaran sampai ke peringkat antarabangsa. Dan di situ juga nanti baru kita berbincang dengan MSN apakah kaedah untuk kita menilai. Dalam pada itu, Muhammad Sumali berkata PSM akan menganjurkan Piala Tun Ali di Melaka dari 2 hingga 8 Disember ini. Ia melibatkan penyertaan 20 pasukan negeri dan kelab dengan wang hadiah kemenangan kejohanan itu ditambah kepada RM15,000 untuk acara regu dan RM10,000 bagi beregu. Dua pemain negara Natso Insa dan Mukhairi Ajmal Mahadi digugurkan dari kem latihan pusat skuad Harimau Malaya atas faktor kecederaan. Menerusi kenyataan FAM, Insa disahkan mengalami kecederaan ketika beraksi pada perlawanan ACL Elite menentang Ulsan HD pada 5 November lepas. Manakala Mukhairi turut menerima nasib sama apabila mengalami kecederaan selepas beraksi pada perlawanan Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 7 November lepas. Susulan itu, pengendali skuad kebangsaan Paul Mati Vicente memanggil pemain Kuala Lumpur City Zafri Yahya dan Fazrul Amir Muhammad Zaman dari Kelantan Darul Naim mengisi dua kekosongan itu. Kem latihan Pusat Harimau Malaya ini adalah persiapan bagi menghadapi dua aksi persahabatan antarabangsa menentang Laos di Bangkok 14 November dan menentang India di Hyderabad 18 November ini. Aksi Liga Super 2024-25, Kelab Johor Darul Takzim JDT menepati jangkaan selepas menewaskan Perak FC 5-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang sensasi Harimau Selatan Bergson Da Silva berjaya meredak hat-trick pada perlawanan berkenaan. Gol pertama JDT disumbang penyerang Rommel Oswaldo pada minit ke-20 selepas penjaga gol Perak FC Muhammad Ramdan gagal menangkap kemas bola daripada Arif Aiman. Gol kedua disumbang Bergson Da Silva pada minit ke-22 menerusi ledakan daripada luar petak penalti. Kedua-dua pemain berkenaan masing-masing menyumbat satu lagi gol pada minit ke-34 dan 48 menjadikan kedudukan 4-0 pada separuh masa pertama. Babak kedua menyaksikan situasi tegang antara Arif Aiman dan Tommy Mawat yang menyebabkan kedua-dua mereka dilayangkan kad kuning. Bergson melengkapkan hat-trick perlawanan menerusi gol pada minit ke-89, keputusan 5-0 kekal sehingga pengadil Razlan Jofi Ali menamatkan permainan. Dalam perkembangan sama, Ketua Jurulatih Perak FC Yusri Chela berpendapat JDT terlalu banyak diberikan ruang untuk melakukan serangan pada babak pertama perlawanan. Namun beliau berpuas hati dengan usaha anak-anak buahnya memberi tentangan kepada JDT pada separuh masa kedua. Saya rasa pemain juga apabila selesai separuh masa pertama agak tertekan. Kita takut jaringan lebih besar akan berlaku, tetapi alhamdulillah pemain memberikan tentangan di separuh masa kedua walaupun tidaklah sebaik mana tapi lebih baik daripada separuh masa pertama. The players were very good performance tonight. I like when the players play intense, dynamic. Our first half was very good. And in the second half, the team moved the ball from side to side. The opponent play compact and low. Selepas ini, JDT akan meneruskan saingan Liga Juara-Juara Asia Elite menentang Shandong Taishan pada 26 November di China. Bidoglio bercadang untuk mengadakan perlawanan persahabatan pada 16 November ini sebelum perlawanan berkenaan. Tunggakan sebulan gaji pemain Kuala Lumpur City FC KLCT akan dilunaskan hari ini. Perkara itu disahkan Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Syed Yazid Syed Omar. Untuk Oktober tu saya dah luluskan untuk pembayaran pada 7 hari bulan. Tapi kita ada ada technical issue di bank. Jadi duit tu akan dimasukkan dalam akaun pemain dan pegawai besok hari Isnin. Sementara itu, beliau menyatakan KLFA telah membuat pembayaran sebanyak RM50,000 kepada KWSP yang gagal dibayar sejak 2021 hingga Februari tahun ini. Baik, sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua.